So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Qul, katakanlah olehmu kepada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, untuk membungkam mereka. Hal unabbiukum, apakah akan aku beritakan kepada kamu dan aku beritahu kepada kamu. Mana tak aku nak ceritakan, maukah aku dedahkan? Bisyarrin min dhalik, tentang suatu yang terlebih buruk daripada itu, agama yang kamu anggap salah dengan sikap sombong itu, iaitulah masubatan, pembalasannya, tempat kembalinya, itu balasannya dan kedudukannya yang tetap. Indallah, di sisi Ta'ala, keburukan dan kebiasaannya, iaitulah man la'anahullah, orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir daripada penerimaannya. Wa ghadiba alaihi, dan dimurkainya dengan menjatuhkan dari tingkatan khalifah dan wakilnya, yang mana wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir, di antara mereka Allah Ta'ala jadikan kera dan babi yang tidak lagi mampu menemukan kebenaran. Wa abadat taghut, dan orang yang menyembah taghut, iaitulah huwiyah. Taghut asalnya maknanya syaitan, benda yang dijadikan sembahan, itu panggil taghut, selain daripada Allah Ta'ala. Di sini terjemahkan dengan makna huwiyah, yang batil. Huwa makna kediaan, iaitu insan yang mendakwa, merasa dia tak rasa Tuhan, sama dia, maknanya macam taghut juga. Itu sekitar tafsir sufi. Dan menyesatkan dari petunjuk dan jalan kebenaran. Siapa dia? Ulaika, mereka yang terusir dari mendapat murka Allah, yang diubah menjadi kera dan babi. Dahsyatnya, mereka diubah fizikal mereka dan akhlak. Setengah mentafsirkan akhlak rupa macam babi, rupa macam kera. Kalau ikut zahir ayat, serupa. Zahir batin mereka rupa kera dan babi, iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengikut akan perintah Tuhan. Akhlak dia akhlak khanazir, itu akhlak hinzir. Allah. Ulaika syarrum makan, itulah seburuk-buruk tempatnya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, yakni keseimbangan manusia yang menjadi cermin keseimbangan Tuhan.
Jadi mereka tidak dapat mengimbang kedudukan makhluk dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, yang mendapat kemukaan Allah Ta'ala, hingga mereka diubah menjadi haiwan yang hina. Jadi mereka tidak menggunakan akal. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami humban ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Punca apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada akal, ada fikiran, tapi tak kerti memikir, tak kerti menggunakan fikiran mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walahum ayun, mereka ada mata tapi tak kerti melihat ayat-ayat Allah Taala dengan penglihatan yang sungguh. Ada setengah tu melihat juga ayat Tuhan tapi tak jadi betul, macam-macam hal lain. Dan sebab tu bila ulama-ulama tidak duduk betul-betul taraf mereka sebagai ulama, yakni menjelaskan kebenaran, maka jadi kekeliruan di kalangan masyarakat. Sinfani iza saluha saluhan nas, wa iza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara. Ya. Dua golongan ni apabila dia baik, semua jadi baik, dan apabila dia rosak, semua jadi rosak. Yang pertama ulama, yang keduanya umara, pemimpin. Dua ni, ya, dia memandu perjalanan hidup seluruh insan yang lain. Maka bila mereka ni tidak menjalankan tugas amanah yang betul, ulama bercakap berpusing-pusing, sampai musuh Islam pun dia macam jadi orang tak kenal lagi, tuan. Ya, musuh Islam nak datang ke negara Islam, tapi harbi terang tu kan. Bapa harbi dunia. Ya. Kau nak pusing tanah pusing sini, kau pusinglah depan Allah Ta'ala besok. Senang cakap kalau tiba-tiba bahasa ni bayar juga, dan rasa pandai, rasa hebat. Dengan ilmu dia tak cukup. Manusia yang sekadar ilmu dia, kau sampai PhD pun tak cukup kalau hati kau tak ada gerun dengan Tuhan. Kalau hati tak ada gerun dengan Tuhan tu, ulama-ulama Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kes apa? Kes kalbi mereka rosak. Sekadar ilmu tak cukup. Manusia binasa melainkan orang yang berilmu. Orang berilmu pun binasa melainkan yang beramal. Yang beramal juga binasa melainkan hatinya betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Termasuk ikhlas maknanya bersih kalbi, dia takut dan gerun. Ya. Ulama bila dah tak takut kepada Allah Ta'ala, ini jadi bahaya besar. Dia ulama, orang pakai dia, orang pandang dia, tapi dia sendiri tak berapa gerun dengan Tuhan, berpusing-pusing bercakap, ya, sampai orang pun jadi bodoh. Salah tu. Pemimpin bila dia memimpin tak betul cara, tak takut ke Tuhan, habis. Tu dua golongan tu, ingat, dua golongan. Sinfani iza saluha saluhan nas. Dua golongan bila dia selamat, dia baik, dengan makna dia gerun dengan Ta'ala, maka semua akan jadi baik. Tapi dua golongan ni kalau rosak, dia tak kerti gerun dengan Tuhan, ya, cakap berbelit-belit macam lidah biawak, ya, akhirnya apa, manusia pun akan jadi rosak. Sebab tu ulama dia tu, banyak ulama yang dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Punca apa? Ni dah punca, ya, tidak gerun dengan Tuhan. Qalbi mereka tu tak betul dengan Allah Ta'ala. Ya, cakap ramai orang boleh cakap pun kan, ya. Yang salah dia, pusing sana pusing sini. Allah. Kalau Trump tu siapa tak kenal, dan belakang Yahudi dan merembat orang Islam, ya. Orang ini duk kutip derma nak hantar ke Gaza, ya. Yang bantai Gaza ni kau tak nampak siapa dia. Ya. Politik orang kafir pun kita tak kerti. Dia bantai, lepas tu dia buat tolong. Patut kau sekat yang membantai tu. Yang membantai umat Islam itu yang kamu kena halakan tuju. Ya. Bukan dia tukang bantai, lepas tu kita dengan ramai pergi tolong, tunjuk baik. Lepas tu dia tunjuk baik, dia tukang bantai. Dia cerita kartun. Ya, cerita kartun. Dia lanyak umat Islam, kemudian dia panggil malah, mari kita tolong bantu. Apabila nak sudah sekat pengganas yang kau sekat. Ini kalau pengganas orang kau nak bawa masuk dalam negara, tak tahulah, orang bodoh pun kita mikir kan. Allah.
Jadi ulama ampusana wa ampusini, ini yang bayar ampusana wa ampusini. Sebab apa? Nak jaga jawatan tu je cerita. Jangan lalu ya buruk pusing sana pusing sini, nak bahas ni tak payahlah. Orang pun kata reti. Dan ulama ni juga surah Baqarah, banyak ulama-ulama ahli kitab yang dilaknat oleh Ta'ala ni muncul dan menjaga kepentingan diri lebih daripada menjaga masalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ni antara laknat golongan ni apa? Wa ghadaba alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa abadat tagut. Sampai tahap tu orang hina lagi. Jadi ke dan babi dan punca tadi apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati perut ada tapi tak guna jalan yang betul. Ya. Ada mata tak melihat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat yang sebenar, bukan sekadar baca je kitab dan mereka ada mana pendengaran tak dengar yang sebenar. Ulaika kal an'am. Quran kata orang ni macam binatang kaki empat. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada yang berkaki empat. Ya. Allah. Dia kira dunia tu kan, manusia jual agama, jangan duk pelik lah. Ya. Ya bi'u dinahu bi'aradil minad dunya. Mereka jual agama Ta'ala dengan harga dunia yang sedikit. Nakkan uang, nakkan pangkat, nakkan jawatan, sanggup ya agama itu digadaikan. Na'udzubillah. Wa iza ja'ukum, dan apabila orang-orang yakni Yahudi ni, laknatullah ni atau golongan munafik ni datang kepadamu mengaku cinta kepadamu dan agamamu, ya, iaitulah sebatas ya basa-basi dan bentuk kemunafikan dengan qalu amanna, mereka mengucap dengan lidah mereka yang tidak bertulang tadi. Mereka berkata kami telah beriman kepada nabimu dan apa yang dibawa nabimu dari Tuhanmu. Oh, lembut dicakap, kami beriman juga, kami nak Islam juga. Janganlah kamu pedulikan keimanan mereka dan jangan pula kamu bertemu dengan mereka. Ini maknanya kemurkaan marah Allah SWT. Bukan surah munafik, dan satu surah khas untuk golongan ini. Apa tajuk dia besar? Kepala-kepala golongan munafik. Fasaddu an sabilillah. Mereka menyekat orang dari jalan Allah. Itu sifat dia. Sebab golongan munafik ni kepala otak dia ialah nak menyekat orang dari jalan Allah. Dia gunakanlah macam-macam cara, begitu begini, begitu begini, ya, yang sangat halus, macam-macam cara. Sebab qalbi mereka telah rosak lagi. Ya, qalbi mereka telah rosak. Kalau nifak yang sebenar itu apa? Izharul iman wa idmarul kufrah. Pura-pura menzahirkan keimanan tapi dalam batin mereka kafir dengan Allah. Itu mana nifak. Sifat itu ada dekat dalam diri mereka, dalam hati mereka. Maka mereka itu dipanggilkan munafik. Kalau ramai dipanggil munafikin. Nifak itu sifatnya ada dalam qalbi. Itu punca qalbi dan perlu dijaga. Allah. Wa qad dakhalu, padahal mereka datang kepadamu bil kufri, dengan kekufuran, dan tetap dalam kekufurannya. Wa hum qad kharaju bih, dan mereka juga qad kharaju bih, pergi meninggalkan kamu dengan kekufuran, bahkan bertambah kekufuran dan kesombongannya. Walaupun mereka menyembunyikan hal itu, tapi Allah Ta'ala singkap semua sifat-sifat jahat mereka, perangai jahat mereka. Sebab tu orang munafik cukup takut turunnya surah yang menyingkap peribadi dan perangai jahat mereka. Dia cukup takut Allah Ta'ala turunkan mana ayat, bahkan satu surah Tuhan turunkan untuk menceritakan hal ihwal peribadi, perangai-perangai ya jahat mereka, lakonan-lakonan mereka. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan hakikatnya dan Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala rahsia hamba-hambanya.
Allah Ta'ala a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Ta'ala a'lam, lebih mengetahui apa yang selalu mereka sembunyikan, yakni kekufuran, ketidakberimannya mereka dengan Allah, kepura-puraan keimanan mereka dengan Allah Ta'ala, dan kemunafikan mereka, serta kebencian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Itu antara sifat-sifat golongan munafik yang sangat jahat, merupakan api dalam sekam, musuh dalam selimut. Sebab tu dia cakap sedap tahu dia, qalu amanna, kami beriman. Siapa kata kita beriman? Kita nak Islam juga, kita pun macam-macam ni. Boleh cakap semua tuan ada dahan benda ni. Apa? Sebab tu orang kalau ikut Quran dia tak akan boleh ditipu. Orang kalau berpegang Quran tidak ada siapa boleh menipu mereka. Ya, Quran dah jelaskan semua siap. Dah ada. Jangan dia nak temberang sana temberang sini gulungan munafik. Quran dah jelaskan watak dan perangai-perangai mereka. Qala Allah Ta'ala wa tara kaseeran minhum yusari'una fil ism wal udwani wa aklihumus suht. Itu perangai dia. Dan kamu akan melihat, wahai orang-orang yang melihat dengan mata batin mereka dengan sebenar, kasiran minhum, banyak di kalangan mereka, daripada mereka orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi dan golongan Kristen ni. Yusari'una, bersegera, pantas mereka, bergegas, fil ismi, dalam perbuatan dosa dan tercela menurut akal dan syariat. Bab dosa ni buat masa tu pantas laju mereka. Ada buataan dia terhigi-higi, dia terpusing-pusing dia. Sebab apa? Hati sudah rosak. Bila hati dah rosak, dia tak lagi ke mana, dan akhirnya dia berpusing gitu. Dan makin jelas kekotoran kalbi mereka tadi. Allah. Wal udwan, dan permusuhan, melanggar batas-batas syariat. Semakin jelas orang tunjukkan. Ya. Kemudian wa aklihimus suh, dan khususnya mereka itu memakan yang haram, yakni perbuatan haram dengan ribanya, dengan cara-cara yang bercanggah dengan syariat. Itu adalah menjadi sifat-sifat golongan tersebut. Mana telah jelaskan satu persatu. Wa labi'sa ma kanu ya'malun, dan semua itulah seburuk-buruk makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, tindakan mereka, perbuatan mereka, untuk diri mereka sendiri. Mana benda itu akan makan tuan. Sifat-sifat mereka, perbuatan mereka berlakon dengan agama Allah, dia akan makan diri dia besok. Ia ini perkara-perkara yang mengundang azab dan hukuman. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dunia, lebih di akhirat besok. Ini di antara peringatan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul ism wa aklihimus suh labi'sa ma kanu yasnaun. Terusnya Allah Ta'ala menyatakan laula yanhahum, mengapa tidak melarang dan mencegah mereka itu, ar-rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul ism, para ulama dan pendeta-pendeta dari mengucapkan perkataan bohong yang mengada-ngadakan tentang Allah Ta'ala dan kitab. Mereka menukuk nambah dalam kitab-kitab yang telah diturunkan, maka mereka menjadi perosak besar, mengubah syariat yang telah ditetapkan, ketetapan yang telah dimaktubkan dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian perangai mereka pula wa aklihimus suh, dan mereka suka memakan benda yang haram, dengan itulah menduga bahawa hal itu dibolehkan. Jadi timbul perangai ini dulu ada dah. Benda haram dia fuir sana, dia pusing sana, dia takwil sini, kan? Itu perangai dia.
Allah. Labi sama kanu yasnaun, sesungguhnya itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka perbuat untuk diri mereka sendiri dengan fikiran mereka yang rosak dan kerdil. Itulah dengan menggunakan akal mereka yang sempit. Apa akal yang sempit? Tak pandai bercakap? Bukan. Akal sempit lah akal yang dipengaruhi oleh nafsu. Akal yang telah dibalut oleh nafsu. Dia sempit. Dia tak boleh nak bercakap. Yang betul telah diikat jiwa mereka dengan kekotoran-kekotoran yang tersebut. Oleh kerana itu, akan dedahkan ada golongan ini supaya manusia berhati-hati, jangan mereka terkeliru. Sebab golongan munafik yang petah bercakap, kalau bercakap bergabung-gabung, tapi apa yang dicakap itu tidak ada dalam qalbi mereka. Itu adalah kerosakan yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian qala Allah Ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra ila akhir ayat. Banyak ayat sambung. Dan kalau Ta'ala wa qalatil yahud yadullahu maghlulah, anda akan ceritakan golongan jahat, golongan Yahudi sampai dia maknanya membangsakan benda yang tak patut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fi jam'i baina salatain situ. Masalah 99 bab menyatakan mengumpulkan antara dua sembahyang. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah bersalah-salahan ulama, mana ada berlaku ikhtilaf di kalangan ulama pada harus mengumpulkan sembahyang fardu di dalam musafir. Dulu bab kasar, iaitu meringkaskan sembahyang yang 4 jadi 2. Yang ini kumpul lah dalam 2 bentuk, sama ada takdim atau takhir. Maka di sini ada kekhilafan di kalangan ulama pada mengumpulkan sembahyang fardu dalam musafir. Maka sebelum diterangkan satu persatu pada masalah, lebih dahulu didatangkan hadis tempat ulama mengambil istidlal, mana mengambil dalil pada sembahyang jamak. Dan hadis yang telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Muaz bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk izartahala qabla zayl syams akhara az-zuhra ila an yajma'aha ila al-'asr wa yusallihima jami'an wa izartahala ba'da zaghi syamsi la'ajala al-'asr ila az-zuhr wa salla az-zuhra wal 'asr jami'an summa sara wa kana zalika irtahala qabla al-maghrib akhir al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya'i wa izartahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya'i fa sallaha ma'al maghrib. Hadis hasan gharib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal yang dilantik menjadi gubernur di Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia di dalam peperangan Tabuk, suatu peperangan yang sangat besar. Apabila berangkat berjalan, ia dahulu daripada cenderung matahari mentakhir ia akan zuhur hingga mengumpul ia akan daripada asar.
Dalam perjalanan bila hampir cenderung mana matahari nak gelincir, bukan terbenam, kalau terbenam masuk maghrib, bila cenderung gelincir itu masuk zuhur. Jadi bila dekat zuhur tu Nabi tolak zuhur tu kepada asar tu maknanya, buat jamak takhir. Dan semayang akan zuhur dan asar sekaliannya dalam waktu asar. Ini panggil jamak takhir. Sudah masalah 100, masalah yang ke-100 jamak takhir dan syaratnya. Ya saudaraku, pada sepotong hadis di atas menunjukkan Rasulullah SAW mentakhirkan semayang zuhur kepada waktu asar. Ya, takhir zuhur dalam waktu asar, dan semayangkannya sekaliannya di dalam waktu asar itu. Maka dengan sepotong hadis ini, setengah daripada dalil atas harus mengerjakan jamak takhir, iaitu zuhur dibawa masuk ke dalam asar. Ini dipanggil waktu apa? Waktu uzrin. Waktu diuzurkan oleh syarak, kita mengeluarkan semayang dari waktu. Asalnya haram kita mengeluarkan semayang daripada waktu. Sama ada keluar tu dahulu belum masuk, dia bangkai semayang zuhur pukul 9 semayang zuhur. Itu tak boleh. Ataupun dia keluarkan zuhur pukul 5 pun semayang zuhur, haram hukum dia. Yang mana waktu mesti dimasukkan dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh semayang tu tak ada orang beriman kewajipan yang berwaktu. Maka boleh dikeluarkan dengan sebab bisababi uzrin. Uzur sini apa? Ailis safar, kena musafir. Syarak bagi rukhsah. Jadi boleh ditolak keluar. Ya, ditolak cara dulu atau tolak kemudian. Kalau kemudian dia tolak zuhur ke asar, kalau ditarik dia bagi takdim, ditarik asar ke dalam zuhur. Maka dalam peperangan Tabuk ini berlaku keadaan yang sedemikian. Baginda SAW menolakkan zuhur ke dalam asar. Maka dengan sepotong hadis ini dalil atas harus jamak takhir, iaitu kata Imam An-Nawawi, ulama hadis yang besar dalam mazhab Syafi'i kita. Dan jika mendaki seorang akan jamak sembahyang pertama dalam kedua, maknanya nak masukkan sembahyang pertama zuhur dalam sembahyang asar, seperti hendak jamakkan zuhur dengan asar, nasaya wajib meniatkan jamak dalam waktu pertama. Masuk je waktu zuhur, dalam waktu zuhur tu dia niat, mana aku jamakkan akan sembahyang fardu zuhur ini ke dalam waktu zuhur, dalam waktu asar. Itu je, dia niat je. Yang dia tak niat, dia tak niatkan masuk je asar, habis hukum dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ya. Yang ni dalam waktu zuhur itu atau pada maghrib. Maghrib ni sebab dengan isyak, zuhur ni sebab dengan asar. Maka masuk je waktu, maka niat, ya, aku jamakkan akan fardu sembahyang zuhur ini kepada asar atas sembahyang maghrib pada isyak. Dan dalam niat itu dahulu daripada picik waktunya. Dikira tinggal daripada waktu itu barang yang lulus ia semayang. Jangan dia lewat niatkan. Ya, dia tunggu-tunggu tak niat lagi, tiba-tiba sikit lagi tak sempat kalau semayang baru nak niat jamak. Jadi seolah-olah dia meninggalkan semayang tu. Ya. Maka jika ditakhirkan zuhur masalan kepada asar dengan tiada niat, nasai derhaka ia. Faqad asa. Dia derhaka tu maksiat sebab apa? Jadi ia qada. Ya, qada ni makna menunaikan di luar waktu. Asal makna qada dan ada ni sama. Dua kalam yang muradif makna dia sama. Ad-daitu, dain, aku tunaikan hutang, ataupun qadaitu dain, mana aku jelaskan hutang. Itu maknanya asal makna jelas. Kita buat tu makna qada menunaikan, ada pun makna menunai. Jadi apabila ada dua makna yang sama, maka ulama bezakan. Ada digunakan tunai dalam waktu. Kalau keluar waktu maka sudah dipanggil qada. Kecuali ada uzrun, ya, ada uzur syar'i seperti jamaah. Berarti kalau tak diniat, bermakna dia sudah derhaka, mana meninggalkan semayang dengan sengaja. Bahkan kita wajib azam kalau sekiranya kita yakin kita ni tak sempat awal waktu. Ya, di rumah masalahnya, dia tengah sibuk kerja tadi, dia tak sempat, tak perasan, tengok jam orang dah azan. Ketika itu dia kena lintas hati dia nak semayangkan zuhur ni dalam waktu apabila dia agak lewat. Kalau dia tak azam gitu, kalau mati menasukkan mandakan dia tinggal semayang dengan sengaja. Dan apabila ditakhirnya zuhurnya masalan dengan niat
Tu apa tu? Sunatlah bahawa sembahyang ia akan sembahyang yang pertama pada permulaan dan diniatkan jamak. Mana di sembahyang pertama zuhur dulu. Ini tertib. Pada sembahyang asar juga boleh juga. Ya. Nak sembahyang asar dulu pun boleh. Tapi yang sunat bermakna dibuat ikut tertib. Zuhur dulu, dan zuhur tu diingat sembahyang pada zuhur, makna jamak takhir. Kalau setiap kasar, sebut kasar. Aku sembahyang pada zuhur bukan kasar, jamak takhir, makna kasar. Adakah sekiranya dia mengerjakan jamak takhir, mana sunat bagi dia mengikut tertib, mendahulukan zuhur kemudian asar. Sunat bagi dia bahawa sembahyang ia akan sembahyang yang pertama itu zuhur nisbah dengan asar, atau maghrib nisbah dengan isyak pada permulaan mula-mula, dan diniatkan jamak, dan tiada diceraikan antara keduanya. Jangan dicerai lama, lepas bangun terus sembahyang. Dan tiada wajib, maknanya suatu daripada demikian itu. Dan tiada wajib suatu. Dia je suatu. Daripada demikian itu. Apa maksud dia? Dia cerai tadi, sunat jangan ceraikan, buat terus. Mana kalau cerai tak jadi sampai haram, boleh sah sembahyang tu. Tapi yang elok terus buat. Dan satu lagi apa antara tadi, ia itulah mendahulukan sembahyang pertama. Mana kalau dia jamak, dia nak raikan hak waktu dulu boleh. Kalau dia raikan tertib, mana dia sembahyang zuhur dulu kemudian asar. Kalau dia raikan hak waktu, dia sembahyang asar dulu kemudian sembahyang zuhur. Itu tak jadi qada sebab sudah diniatkan sebagai jamak takhir. Itu faedah niat. Kalau dia tak niat, jadi qada dulu. Udah masalah 101 jamak takdim dan hadis. Ya saudara, kata Sayyidina Muaz bin Jabal, wa izar takhala ba'dar zighal syams ajjal al-asr ila zuhr wa salat zuhr wal asr jami'an summa sar. Apabila berangkat berjalan ia sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada cenderung matahari berangkat, kemudian daripada matahari dah gelincir, menyegera ia akan asar kepada zuhur. Ini ada Rasulullah buat. Mana ajala, mana ditarik, segerakan asar. Asar tak masuk, tapi dia semayang dalam waktu zuhur. Asar ni tak boleh, tapi ada uzur di sini, bagi uzur syar'i pada musafir boleh. Sebab tu dia panggil, sebab ni dia panggil apa? Uzur. Waktu semayang tu ada waktu uzrin. Zuhur dia ada waktu pertama, waktu apa? Fadilah. Kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz, waktu karahah, waktu uzur, waktu tahrim. Zuhur tu ada 4, 5, 6 waktu dia. Waktu yang pertama dia waktu fadilah, masuk je terus awal waktu tu sembahyang, dapat kelebihan besar. Tolak tak lama sikit dia masuk waktu ikhtiar, kurang sikit, atau waktu jawaz. Kemudian waktu karahah, waktu tu makruh, kita sembahyang tu ngam-ngam je. Sembahyang zuhur salam je, orang pun bang asar. Cukup-cukup je. Kalau keluar dia haram, tu waktu tahrim. Kemudian waktu uzur ni dia, mana boleh diuzurkan kita keluar, tapi dengan ada sebab syarak. Ada sebab syarak di sini ialah musafir. Dan sembahyang ia akan zuhur dan asar sekaliannya. Sembahyang zuhur dulu, asar. Yang ni kena, kalau takdim tak boleh, dia kena buat waktu zuhur dulu. Kemudian dalam waktu zuhur itu dia niatkan, aku jamakkan pada waktu zuhur ini akan sembahyang fardu asar. Dengan segala tentunya dengan tiada sembahyang kepada asar yang sudah disembayangkan dalam waktu zuhur itu. Mana Rasulullah SAW ada buat dua cara, sama ada jamak secara takdim atau secara takhir. Masalah 102 jamak takdim dan syarat. Apa syarat dia? Ya saudaraku, sepotong hadis dalam masalah 101 ini dalil atas jamak takdim, yakni dikumpulkan sembahyang yang kedua, sembahyang asar ke dalam waktu zuhur pada waktu utama. Maka harus juga dikerjakan demikian itu dengan beberapa syarat. Yang tadi kita tolak ke depan, yang ini kita tarik pula, yang belakang buat ke depan. Kata Imam An-Nawawi, menurut syarat jamak atas sembahyang yang kedua di dalam waktu yang pertama, iaitu bahawa didahulukannya sembahyang yang pertama. Ini tak boleh. Kalau jamak takhir tadi sunat kita raikan yang dulu, zuhur dulu. Bukan nak buat raikan waktu asar dulu pun boleh, sebab tidak niat dulu. Yang sini tak boleh, sebab kita nak niat masuk.
Macam mana kita nak masuk sedangkan bekas tak ada? Zuhur tu sebagai bekas. Jadi kita niat dalam sembahyang tu masukkan dalam waktu zuhur dalam sembahyang. Mana kita jamak tak? Lepas tu tunggu kita sembahyang asar lah. Dalam sembahyang yang pertama dia kata dahulukan sembahyang pertama dan niatkan jamak dahulu daripada selesai mengerjakan yang pertama. Mana sebelum salam maka naklah diniat jamak. Ya, tak kira diniat dalam takbir, boleh dalam rokok, boleh di mana-mana sebelum salam. Terlintaskan hati dia, lintaskan aku jamakkan pada sembahyang zuhur ini akan sembahyang asar, atau aku jamakkan sembahyang asar pada asar dan sembahyang zuhur ini. Dan tiada diceraikan antara keduanya sembahyang itu, yakni hendaklah berturut-turut. Ya, kalau dibuat sembahyang pertama tiba lama dah masuk baru nak buat, itu terbatal syarat dia. Yang kedua tadi tak apa, sunat kita maknanya tertib, ataupun dia panggil sebagai apa, orang panggil apa, muwalat, berturut-turut sunat pada jamak takhir, tetapi berturut dalam jamak takdim adalah wajib. Kalau dia tinggal lama mana terputus sembahyang yang kedua, tolak masuk waktu dia balik, ya. Dan satu lagi masalah mana? Jamakkan maghrib pada isyak dan hadis ni. Ya saudaraku, kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa kana izartahala qabla al-maghrib ya akhara al-maghrib hatta yusalliha ma'al isya. Dan adalah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat ia berjalan, ya sebelum maghrib mentakhir ia akan sembahyang fardu maghrib hingga kepada jalan sembahyang pada waktu isya. Maknanya bila nak berangkat, maklumlah kan maghrib singkat, lepas tu nak kemas berangkat dah. Jadi maknanya niat terus, niatkan jamak aja. Dan menunjukkan pula sepotong hadis ini akan harus jamak takhir, ya, jamak takhir. Dan 104 jamakkan isyak pada maghrib dan hadisnya. Ya saudaraku, harus jamak takdim pada sembahyang dua fardu maghrib dan isyak, itulah segerakan sembahyang isyak kepada maghrib, tarik isyak dalam maghrib. Dalil iaitu Nabi SAW memperbuat demikian itu bila kata Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, wa izartahala ba'dal maghrib ajjalal isya fasallaha ma'al maghrib. Dan apabila berangkat ia berjalan kemudian daripada sembahyang maghrib. Berangkat tu kemudian, tadi dulu kan dia sibuk. Kalau berangkat tu kemudian, maka segerakan dia akan sembahyang isyak, dia tarik supaya tengah jalan kan terus jalan. Maka sembahyang ia akan dia setemak maghrib, kemudian berjalan ia dengan segala tenteranya. Habis. Kemudian kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Sayyidina Anas dan Abdullah bin Umar dan Sayyidina Aisyah dan Ahad dan Ibnu Abbas dan Usama dan Jabir dan Ibnu Abdullah radhiyallahu anhum ajmain. Dan bermula hadis Mas ini martabat ila hasan lagi gharib. Manasah juga berihtijaj, berhujah dengan dia. Kemudian masalah 105 wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma qina wa inna khairal anam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma